Okey, ini kita nak tengok satu topik berkenaan dengan law of thermodynamic kepada tubuh badan manusia. Tak tepat lah. Teori berkenaan dengan kalori in dan kalori out tu tak tepat. Penggunaan teori thermodynamic iaitu menukar makanan kepada tenaga dilihat tak tepat lah, sebab manusia ni dia sangat-sangat kompleks. Dia satu mesin, manusia ni satu mesin yang sangat-sangat kompleks. Dia taklah semudah kita makan dan kita bakar. Contoh cara teori ni dikira, dia tengok contoh 1000 kalori soda bersamaan dengan 1000 kalori brokoli. Itu cara pengiraan yang digunakan lah. Tapi adakah ia tepat? Sebabnya sejak 50 tahun yang lepas kita diajar kurangkan makan dan lebihkan senaman untuk kurus dan sihat. Tapi apa yang kita tengok, benda tu dia tak memberi dia tak memberi kesan yang baik lah. Macam maksudnya dia tak memberi result. Dia tak memberi result. Apa yang kita tengok, orang semakin gemuk dan semakin ke arah diabetik. Kenapa dia jadi macam tu? Sebenarnya ia bukanlah tentang kalori, tapi bagaimana badan kita memproses dan menggunakan setiap bahan yang masuk ke dalam tubuh badan kita tu. Contoh mudah kalau kita tengok kat sini seperti sebuah kereta. Apa minyak yang kita gunakan untuk kita guna kereta kita tu? Kalau kereta kita guna minyak yang berkualiti, maka performance dia pun akan jadi baik lah. Compare dengan kereta yang kita guna minyak yang tak berkualiti, performance dia tak sama lah. So makanan bukan sekadar kalori. Kalau kita tengok makanan kita, dia taklah semudah kalori saja. Dia lah informasi, dia bawa informasi, dia bawa kod, dia bawa arahan, dia lah ubat untuk menguruskan segala-gala dalam tubuh badan kita. Itulah the powerful of nutrition sebenarnya. Dia bukan sekadar kalori. And then tubuh badan manusia ni dia memang kompleks dan banyak proses yang berlaku. Termasuklah disebut sebagai metabolik. Kita ada microbiome, kita ada neurotransmitter, kita ada hormon, kita ada immune system, yang mana semua tu datang daripada pemakanan kita. Apa sumber yang kita masukkan ke dalam tubuh badan kita, dia akan bertindak balas. Dan pemakanan yang terbalik, bila kita tengok balik, pemakanan kita yang membentuk piramid yang kita ikut selama ni, dia memberikan impact kepada kita seperti kekurangan vitamin dan mineral yang sangat teruk, yang menyebabkan berlakunya pelbagai penyakit kronik ini. Sebab daripada sumber makanan kita tu lah, sumber makanan kita tu yang tak betul, menyebabkan kita kekurangan vitamin dan mineral lah. Masalah yang berlaku hari ini adalah medical professional mereka tidak belajar tentang nutrisi. Apa yang doktor tahu tak lebih daripada apa yang kita tahu. Itu masalah ini. Sebab tu bila kita bercakap tentang nutrisi yang ini, ia menjadi benda yang sangat mengelirukan. Kita nak ikut yang mana? Sebab kalau kita ikut nutrition yang sekarang yang ada ni, memang tak boleh pakai dah. Memang benda yang outdated, yang memang kita kata benda tu tak betul. So bila kita nak bercakap berkenaan dengan pemakanan hari ni, dia satu yang mengelirukan. Ada orang buat macam ni, ada orang macam ni, orang macam ni. Tapi sebab kita dah MBB, macam data yang dikumpulkan daripada Tuan Azwan selama dia buat kerja ni lebih kurang 8 ke 9 tahun macam tu. So daripada data yang dikutip, inilah terbentuklah MBB ni. So kita guna je lah MBB ni. Sebab MBB ni dia based on data. Nutrisi yang kita makan, sebenarnya kalau ikutkan basic nutrisi yang kita makan terbahagi kepada 3 lah, iaitu protein, karb dan lemak. Ia seperti minyak lah. Sebagai contoh, ia seperti minyak yang kita gunakan untuk kita nak membakar. Contoh 3 tadi kan, protein, carbs dan lemak. Setiap tu dia mewakili minyak yang kita nak bakar. Contoh lemak tu dibagi lebih tenaga berbanding dengan carbs dan protein. Sebab tu bila kita makan lemak, kita kenyang lebih lama. Dari segi energi punya cara kita value pemakanan tu macam tu. Macam masalah dengan kaedah lama ataupun konvensional ni, cara dia melihat carbs tu sama dengan protein. Sebenarnya tak macam tu lah, sebab dia kira kalori. Tapi tak macam tu. Makanan kita taklah dibakar seperti dibakar dalam lab tu. Manusia adalah sebuah mesin yang sangat-sangat complicated. Banyak benda yang terlibat dalam proses tu. Masalah kepada cara konvensional hari ni, dia tak tengok kepada isu hormon.
Dia menjadi orang kata, kalau dalam bahasa dia kata ignorance kepada hormon yang bertindak balas kepada setiap bahan yang kita masukkan dalam tubuh badan kita. Apa kaedah yang lebih baik daripada kita kira kalori adalah kita melihat kepada jenis makanan yang kita makan dan melihat kepada hormon yang mempengaruhi ataupun yang bertindak balas terhadap makanan tersebut lah. Iaitu kalau kita tengok sebenarnya hormon yang bertindak balas kepada makanan ni adalah insulin. So insulin ni dia penting sebab dia berperanan untuk memberitahu badan apa yang harus dilakukan terhadap makanan tersebut. Sama ada dia nak simpan, nak guna sebagai tenaga, ataupun dia nak buat apa dengan makanan tersebut. Itu adalah kerja-kerja hormon insulin lah. Sebab kita kata hormon insulin ni adalah master hormon. Kalau dia weng saja, maka berlakulah masalah disebut sebagai masalah metabolik. Okay?